Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan utamanya kerana Allah masih bagi kita hidup lagi seperti biasa pada pagi hari ini. Allah masih panjangkan umur kita, dan Allah masih bagi peluang kita untuk berada dalam satu majlis ataupun tempat yang dipanggil Riyadhul Jannah. Dan sama-sama kita rasakan bahawa peluang yang diberi oleh Allah Ta'ala ini tak patut kita lepaskan. Dan Alhamdulillah, kerana Allah buatkan kita menjadi orang yang sentiasa berada dalam menuntut ilmu. Maka barang siapa yang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu, bermakna mudahlah dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan syurga itu terbentang luas untuk orang yang hanya mengkhususkan diri dia untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang bersusah payah menuntut ilmu, bersusah payah mencari jalan untuk menuntut ilmu semata-mata kerana Allah, maka jawab syarat dia adalah sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah permudahkan dia untuk masuk syurga. Jadi bila mana Allah telah membuka jalan kepada syurga dia, maka jangan kita tutup jalan ini. Bila mana Allah telah membukakan jalan kepada syurga, maka jangan kita tutup dia dengan hal-hal yang memungkinkan atau hal-hal yang mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam taman syurga Allah. Di sini ada syurga Allah. Bila mana Nabi menyebutkan kepada sahabat, bila mana kamu lalu ke taman-taman syurga Allah Ta'ala di dunia itu, maka berhenti, masuk dan duduklah. Idza marartum biriyal jannah farta'u. Bila kamu lalu ke taman-taman syurga di dunia, farta'u. Farta'u dalam 3 makna. Pertama, berhenti, masuk dan duduk. Idza marartum biriyal jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ditanya sahabat, apakah dia taman syurga di dunia itu ya Rasulullah, di mana? Maka Nabi menjawab, halaqul zikri. Halaqul zikri, perhimpunan-perhimpunan yang menyebutkan nama Allah, perhimpunan yang membawa manusia ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Berhimpun kita semata-mata untuk mengingati Allah. Kita tak bincang tentang makhluk, tapi kita bincang perihal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan abdi dengan Tuhannya. Maka tidak ada perbincangan lain yang lebih mulia
daripada membincangkan hal-hal berkaitan hamba dengan Allah. Sebab itu, bila mana seseorang itu membincangkan hal-hal berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, maka terdapat tidak di sana ada satu persoalan, iaitu adab. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kaji tentang rukun iman, rukun iman itu ada 6. Tetapi kalaulah disoalkan kepada pelajar di manakah letaknya kunci rukun iman itu, maka jawablah kepada orang yang bertanya itu, kunci rukun iman letaknya pada rukun iman yang ke-6. Apa dia rukun iman yang ke-6? Iaitu beriman dengan penuh yakin tentang takdir daripada Allah, tentang apa yang Allah buat kepada hamba-Nya, pada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana letakkan iman. Kunci keimanan kepada Allah ialah pada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Pelaksanaan Allah di atas plan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Maka tidak ada, bila seseorang mengetahui tentang perkara itu telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada langsung i'tirad, tidak ada langsung sesuatu penentangan kepada Allah. Maka itulah maksudnya taslim ila Allah. Taslim yang bermaksud menyerahkan segala urusan. Wa ila Allahi turja'ul umur, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah maksud rukun iman, atau itulah iman yang jitu, yang wajib berada dalam hati seseorang yang mengaku beriman pada Allah. Dan jika dikaji lagi tentang apa yang ada pada qada dan qadar itu, ialah apa yang dipanggil sebagai husnuzanni billah. Beriman yang penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala ialah bila mana seseorang itu sentiasa menyangka baik di atas apa yang Allah buat. Berkata almarhum Syekhuna Syekh Zaki Ibrahim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, guru yang antara guru awal yang sempat Ustaz belajar di Al-Azhar, di Ashirah Muhammadiyah, di masjidnya di Darrasah dekat dengan Al-Azhar, termaktub beberapa perkataan yang menjadi moto ataupun menjadi lambang kepada jalan tariqah Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Yang pertama yang pelajar-pelajar dan kita semua kena faham, jalan pulang kepada Allah Ta'ala, atau salik, atau tariq, atau sirat kepada Allah Ta'ala, itu bermula dengan husnuzan. Bila ada husnuzan, maka terhasillah husnul ibadah. Bila ada husnul ibadah, terhasillah husnul khuluq. Dan bila adanya husnul khuluq, maka akan datanglah husnul khuluq, husnul khitam. 4 perkara. Pertama, husnul zon. Bila mana Allah menyebutkan hadis kursi, ana ma'azzanni 'abdi bi, aku bersama dengan apa yang kamu sangkakan kepada aku. Kau sangka aku pemurah, aku pemurah. Kau sangka aku zalim, aku zalim. Kau sangka aku pemaaf, aku maaf. Kau sangka aku penyayang, aku penyayang. Ana ma'azzanni 'abdi bi. Kita sangkakan Allah itu penyayang, maka akan datanglah kasih sayang daripada Allah untuk kita. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kasih sayang daripada Allah.
soalan daripada Ustaz untuk pelajar-pelajar sekalian. Seseorang yang boleh masuk syurga itu dengan apa? Dengan apa kita boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa? Dengan amal? Dengan pahala? Atau dengan apa? Sahih. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapat syurga Allah ialah orang yang diselimuti dan diliputi oleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Maka mintalah rahmat daripada Allah ya Arhamar Rahimin. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, jangan lupakan kita berkata ya Arhamar Rahimin. Kerana Nabi bersabda bahawa bila mana seseorang berkata kepada Allah dengan doa ya Arhamar Rahimin, Allah akan utuskan satu malaikat yang bernama Malaikat Rahim untuk sentiasa mengucapkan rahmat kepada dia hingga hari kiamat. Maka masuk syurga dengan rahim Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, mesti bersangka baik dengan Allah. Husnuzan billah. Datangnya hujan, panas, salji, kemarau, gagal atau berjaya, tafawuq ataupun tidak tafawuq, kaya miskin, senang susah, semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berjaya jangan sombong, yang gagal jangan terasa hina, kerana semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedarlah bahawa tempat pelajar-pelajar sekalian telah diatur oleh Allah. Di tanah air kita nanti di Malaysia, tempat kita ada, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita meletakkan kita, tapi biar Allah meletakkan kita di mana. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biyadikal khair. Man ka huna huwa Allah. Biyadika Allah atau biyadikal khair. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah boleh mengangkatkan sesiapa yang dia suka dan boleh menghinakan sesiapa yang dia suka. Hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Tapi jangan kita hinakan diri kita dengan membawa ilmu itu ke tapak kasut kita sendiri. Ilmu yang wajib kita junjung atas kepala, bukan diletakkan di bawah tapak kasut. Kena makan kita, maqam kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat pelajar-pelajar telah disiapkan oleh Allah. Cuma pelajar-pelajar sendiri sama ada menerima atau menolak, itu terpulang dari individu sendiri. Faham tak? Allah telah meletakkan pelajar-pelajar semua di tempat yang tertentu. Ada tempat dia dalam masyarakat, ada tempat di sisi orang ramai. Cuma kejayaan, kegagalan itu berpunca dari kita sendiri. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana kita gagal dalam ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala ini. Yang pentingnya keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sentiasa menjaga dan sentiasa memelihara kita. Dan minta pada Allah Ta'ala selalu seperti doa Nabi SAW. Nabi tidak pernah berdoa 'allamani Rabbi, tapi Nabi berdoa 'addabani Rabbi. Bukan berdoa untuk pandai. Nabi tidak berhajat kepada orang pandai. Ulama tidak berhajat kepada orang pandai. Masyarakat tidak berhajat sangat kepada orang pandai. Kena ramai orang yang pandai, dan lebih ramai orang yang pandai-pandai. Tetapi kita berhajat kepada orang yang berakhlak.
Di sebalik ilmu yang diberi oleh Allah, dia berakhlak dengan sesiapa saja. Man tawadha'a rafa'ahu Allahu ilaih. Siapa yang tawadhu', pasti diangkat dia oleh Allah Ta'ala ke sisinya, ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tawadhu', ilmu yang kita belajar, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tujuan belajar itu kerana membuangkan kesombongan, mengambil tawadhu'. Tujuan belajar ini membuangkan riya untuk mengambil tawadhu'. Buang takabur, ambil tawadhu'. Buang jahil, ambil yang alim. Buang murka, ambil rida. Buangkan yang lain yang tak patut ada pada diri manusia, supaya dia berada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar sekalian, pertama sekali bagi diri kita yang kita nakkan tauhid yang baik pada Allah, pertama sekali husnuzannu billah. Jangan sekali-kali su'uzannu billah. Kerana sangka baik dengan Allah Ta'ala menunjukkan bahawa kita percaya dan yakin bahawa dialah yang mentadbir alam ini. Bila mana kita berkata Allah Ta'ala tak adil, maka ketika itu telah sangka buruk kita dengan Allah. Ada yang berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta doa supaya Allah makbulkan doanya, maka nanti ia. Tetapi jika sekiranya ingin berdoa, gunakan bahasa jiwa, kurangkan bahasa mulut, banyakkan bahasa jiwa. Kerana doa Nabi SAW untuk ditahwil qiblat, mungkin ada pelajar yang dah belajar tentang bab tahwil qiblah. Bila ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama, tukar qiblat. Maka dalam hadis menyebutkan bahawa Nabi berdoa tanpa memuji, tanpa membukakan mulutnya, tanpa bersuara, hanya mendongakkan ke langit, memohon kepada Allah dengan penuh kerinduan di hati. Betapa tinggi adab Nabi SAW. Tak buka mulut pun, hanya hati yang berbicara, mendongak ke langit selama 17 bulan atau 18 bulan, supaya dipusingkan kiblat ke arah Mekah. Di sini menunjuk adab yang tinggi daripada Nabi. Maka seorang yang berdoa kepada Allah atas husnuzan billah, dahulukan sangka baik dan banyakkan berbicara dengan bahasa hati. Tetapi bagaimana hati boleh berbicara jika hati itu kotor pada Allah? Bagaimana hati boleh berbicara jika sekiranya hati itu tidak pernah nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belajar muslimin rahimakumullah. Pertama, sangka baik dengan Allah. Bila sangka baik dengan Allah, maka ibadah kita jadi baik, diterima oleh Allah Ta'ala atas nama husnuzan wa husnul ibadah. Bukan hanya salat, ibadah menjadi baik bila kita ada sangka baik dengan Allah. Contohnya kita salat, lepas salat kita yakinkan bahawa Allah menerima, bahawa Allah menerima ibadah kita itu, maka Allah akan menerima. Kemudian bila mana ibadah yang baik, dia menghasilkan akhlak yang baik. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar-benar inna, datang ia dengan kalimah inna. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya' bermaksud buruk akhlak yang dalam, wal munkar bermaksud akhlak yang luar. Fahsya' bermaksud adab batin yang tak betul. Apa adab batin tak betul? Riya, ujub, sum'ah dan semua, dendam dan berbagai-bagai.
Kata ulama, kata Fudhil bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketika mana kami berwudu membasuh 10 jari, maka minta Allah bersihkan 10 madhumah. Ambillah yang 10 mahmudah, buang yang 10 madhumah, cari 10 mahmudah. Antara mahmudah itu adalah ikhlas, tawakal, mahabbah, rida, syukur dan berbagai-bagai. Husnul ibadah akan menghasilkan husnul khuluq, yakni sangka baik dengan Allah, menghasilkan akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang bertanya, berapa ramai orang salat tetapi akhlak buruk, tidak menukarkan peribadi, kerana salatnya bukan salat tetapi sembahyang. Apa maksud salat? Apa maksud salat? Salat datang daripada perkataan silah yang dijamakkan menjadi salat. Banyaknya hubungan dengan Allah. Satu hubungan dengan Allah daripada silatun. Maka salat itu tempat menghubung kasih dengan Allah. Karena silah ay silatul rahim ma'allah subhanahu wa ta'ala. Boleh namakan sebagai silatul rahim ma'allah, tetapi jika sekiranya dikaji, dihayati, maka di sana akan dibunyikan, dibacakan silatul rahmi billahi. Kerana ma'a itu tafriq, ba itu bermakna bersambung, ma'a bermaksud tafriq, berpisah dengan Tuhan. Jadi ba bermaksud bersama dengan Allah. Salat itu bermaksud silatul rahmi billah, ma'allah wa billahi, takkan terputus lagi. Jadi salat bermaksud hubungan. Sesiapa bersalat bermaksud berhubung kasih dia dengan Allah. Kita bukan meminta pahala semata-mata daripada Allah. Sama-sama kita kaji balik, kita faham kefahaman daripada bacaan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sesiapa yang berani untuk mengambil pahala Allah, tukarkanlah lillah itu kepada dia thawab. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lithawab. Siapa baca begitu? Ada orang yang bersalat mungkin nakkan syurga, maka tukarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah. Tukar. Tetapi tidak ada sesiapa yang menukarkan. Tidak menukarkan ia pada bacaan, tapi menukarkan hati, maka itu maksud munafik. Mulut kata nak Allah, tapi hati kata nak syurga. Mana satu betul? Mana satu betul? Adakah kamu mempermainkan Allah Ta'ala begitu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mulut berkata lillah, tapi hati berkata mencari pahala dan syurga. Bermakna kamu kadzib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhamirka ka bermaksud dia hadir, dia bukan ghaib. Maka jaga adab dengan Allah Subhanahu, jaga adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hubungan kita dengan Allah ialah hubungan adab, hubungan akhlak. Akhlak yang terhasil daripada husnuzan, dan akhlak yang terhasil daripada ibadah yang baik. Letaknya ibadah yang baik letak pada husnuzan dengan Allah. Bila bergabung di antara husnuzan dan husnul ibadah, maka datanglah husnul khuluq. Akhlak-akhlak yang baik yang timbul. Akhlak merupakan thamarat, buah-buah yang keluar daripada pohon yang baik.
buah yang manis yang keluar daripada akar dan pohon yang terbaik akan mengeluarkan buah yang manis. Maka sahabat-sahabat, pelajar-pelajar sekalian, keluarga, masyarakat sedang menantikan buah manis daripada pelajar, menantikan buah untuk dipetik, untuk disama-sama diberi makan. Maka pada kita ini bukan hanya ilmu, tetapi yang lebih penting adalah akhlak. Semalam kita bincang bagaimana Nabi berkata, diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak. Maka yang kita nak sempurnakan adalah akhlak. Akhlak pada seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Ulang semula. Pertama, sangka baik dengan Allah, akan menghasilkan ibadat yang baik dengan Allah. Bila ibadat baik dengan Allah Ta'ala, terhasillah satu perkara lagi, iaitu khuluq ataupun akhlak-akhlak yang baik. Di sini dapat ditafsirkan bahawa bila ibadat itu baik, maka akhlak akan menjadi baik. Tapi bila akhlaknya tidak baik, bermakna ibadahnya tidak baik. Kenapa ibadah tak baik? Kerana sangka buruk dengan Allah. Dan akhirnya, bila orang yang tidak berakhlak mulia, seseorang tidak berakhlak yang baik, maka dibimbangi matinya dengan mati yang su'ul khitam, su'ul khatimah, mati yang buruk. Husnul khuluq, husnul zan, husnul ibadah, husnul khuluq, dan husnul khitam. Kita menanti mati yang baik daripada Allah. Kita nak mati yang baik daripada Allah, seperti matinya ulama-ulama yang mutaqaddimin. Tapi rupanya mati yang baik bermula dengan sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan pulang balik pada Allah. Inilah dia panggil jalan pulang balik pada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar yang hati Allah sekalian, kita sambung perbincangan semalam insya-Allah. Mudah-mudahan dapat pengajaran daripada apa yang kita bincangkan ini insya-Allah. Dalam alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin. InsyaAllah kita baca dua kitab lah ni, ataupun kita baca dua pelajar. Hikam Haddad, Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang sufi, seorang murabbi kamil yang sempurna ilmunya, yang juga mengarang satu kitab, itu Nasahid Diniyah. Maka dia juga mengeluarkan beberapa kalam-kalam yang terbaik untuk kita bincangkan bersama. Kita sambung yang semalam. Berkata pengarang kitab, An-naimu yuqadhu wal-ghafilu yudhakkaru wa man lam yajid fihi at-tadhkira wat-tanbiha fahuwa mayyitun. Innama tanfa'ul maw'izatu man aqbala 'alayha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Maksud dia orang yang tidur, orang yang ghafil. Yang tidur wajib dibangunkan, dan yang lalai wajib diingatkan. Maka tugas kita sekarang menggerakkan supaya manusia bangun. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir. Ini satu isyarat daripada Allah menggerakkan yang berselimut untuk bangun. Bukan hanya tidur, tetapi lalai. Lalai daripada hak yang sebenar. Kita jangan lupa bahawa syaitan itu sentiasa nak memesongkan kita. Syaitan sentiasa mengajak kita kepada kemurkaan Allah.
ada masa cari satu buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beberapa banyak perkara yang terangkan bagaimana iblis menipu. Yang alim ditipu cara alim, yang jahil ditipu cara jahil, yang kaya ditipu cara kaya, yang miskin ditipu cara miskin. Maka kita sekarang ini berada pada dunia yang menipu. Mengapa Allah menciptakan dunia untuk menipu? Kerana untuk menguji manusia, untuk menguji siapakah yang terbaik amal-amalnya. Yang alim tertipu dengan alimnya bila mana ilmunya tidak digunakan untuk beramal, bila mana ilmunya hanya digunakan untuk mencari mangsa, bila mana ilmunya hanya untuk mengaut kekayaan dunia. Ketika itu dunia atau ilmunya menipu diri. Kita yakin bahawa rezeki daripada Allah Ta'ala itu telah selamat. Rezeki daripada Allah telah diatur oleh Allah sejak azali. Atas nama husnul zan dengan Allah Ta'ala, maka yakinkanlah bahawa Allah telah mengaturkan rezeki kita sekalian. Bukan kita mengatur rezeki kita, tapi Allah mengatur rezeki kita. Rezeki bukan di tangan kita. Satu kisah di zaman Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu rahimahullah. Ketika mana Imam Nu'man bin Thabit atau Imam Abu Hanifah itu menjadi ulama ketika zamannya, tersebar namanya ke seluruh negara, sehingga datang kepada seorang pemuda yang ingin belajar dengan dia. Pemuda yang datang pada Abu Hanifah kata, "Ya Abu Hanifah, wahai Syekh, aku ingin menjadi murid kamu. Terima tak?" Abu Hanifah kata, "Aku terima. Bikulli suruin, aku terima." Maka teruslah pemuda itu menjadi anak murid kepada Abu Hanifah sekian lama. Sampai satu ketika berkata pemuda ini kepada Abi Hanifah, "Wahai Syekh, aku ada satu rahsia yang kusimpan kepada kamu dan ingin kukhabarkan kepada kamu hari ini." Abu Hanifah kata, "Sila." Maka pemuda dikata, "Ya Abu Hanifah, wahai Syekh, aku ingin bercerita tentang zaman aku sebelum datang aku kepada engkau untuk belajar." Mana dia kata, "Aku nak cerita kamu kisah hidup aku sebelum aku menjadi murid kamu." Maka Abu Hanifah menjadi orang yang baik, dia dengar. Kemudian dia kata, "Ya Abu Hanifah, sebelum aku datang kepada kamu, kerja aku ialah mencurikan kapan orang yang mati." Ini jahat dia ni. Kalau ke Malaysia ada curi kabel lah, ke elektrik, atau ke kahak lah, orang terdah ke kahak tu. Ketika Samsung lagi DB dah tu, curi kabel, curi kasut masjid. Tapi pemuda ni, dia mencurikan kapan orang mati. Nasib baik dia tak ada, aku tidak habis pakai kita orang mati lagi. Maka bila ada orang mati, dia korek kubur, dia ambil kain kafan, dia tinggal selai, 2 helai dia ambil, dia balik basuh, dia jual di kedai. Itu kerja dia. Dia kata, "Ya Abu Hanifah, itu kerja aku dulu." Maka Abu Hanifah kata, "Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Jadi apa kau nak soalan aku ni?" Kata Abu Hanifah. Pemuda dia kata, "Wahai Abu Hanifah, aku ingin ada satu soalan yang aku tanya kepada kamu." Soalan dia, jika sekiranya 10 kubur yang ku korek, ku dapati 8 berpaling daripada kiblat, 2 tetap menghadap kiblat, yang 8 lagi semua beralih kiblat, bermakna mayat itu terpusing daripada kiblat kepada matahari naik.
8 daripada 10. Mana banyak lah. Bila kau korek kubur, kau dapati mayat-mayat yang dalam kubur itu semuanya beralih kiblat. Daripada kiblat menghadap matahari naik, menghadap ke timur. Soalan aku, mengapa begitu? Soalan aku kepada engkau, ya Abu Hanifah, mengapa mayat itu jadi begitu? Maka Imam Hanifah terus menjawab, kata dia, yang beralih kiblat itu kerana tidak yakin dengan rezeki daripada Allah. Yang beralih kiblat itu kerana tak yakin rezeki daripada Allah. Seolah-olah dirinya memberi rezeki pada dirinya, maka Allah tidak ingin melihat dia. Allah tidak mau bertemu dengan orang yang mengaku Tuhan kepada dia, padahal Tuhan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pusingkan dia kerana Allah tidak mau melihat dia dan dia tidak mau melihat Allah. Dia juga bermaksud Allah tidak menerima jasad seseorang yang mengaku sebagai Tuhan atau yang mengaku bahawa rezeki daripada dirinya sendiri. Maka sebab itu pelajar-pelajar sekalian, Ustaz ulang balik pada awal ya, rezeki dan segala-galanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salim ila Allah, serahkan semua pada Allah. Yang penting bukan kerja Allah yang kita pertikaikan, apa yang kita buat pada Allah itu yang penting. Apa yang Allah telah buat itu bukan satu persoalan, tapi soalkan apa yang kita lakukan kepada Allah, bukan apa yang Allah lakukan kepada kita. Apa yang kita nak balik kepada Allah, apa yang kita nak buat balik pada Allah, bermaksud apa yang kita nak buat pada Islam yang diberi oleh Allah Ta'ala ini. Nak buat apa dengan Islam yang Allah bagi? Nak buat apa ilmu yang Allah bagi? Nak buat apa? Jangan soalkan apa yang Allah buat, tapi soalkan apa yang kita buat. Kerana Allah berhak bertanyakan dia Tuhan. Kita tak berhak bertanya Allah apa yang dia buat, tapi kita wajib bertanya apa yang kita buat pada Islam, apa yang kita buat pada Allah Ta'ala. Maka ketahuilah bahawa Nabi Islam nanti, Allah juga sedang menanti kita. Adakah Allah akan menerima kita jika sekiranya kita mengaku bahawa rezeki daripada kita sendiri? Wal'iyadzubillah. Maka ini juga bermaksud an-naim yuqadh, yang tidur, yang lena wajib digerakkan supaya terbangun pemikiran untuk melihat apa yang akan berlaku pada kita sekalian. Satu perkara yang pernah Ustaz sebut di sana, bagaimana teknik dan taktik daripada orang kafir untuk mengalih arahkan tumpuan kita kepada agama. Kita dengar bagaimana orang kafir mengubah haluan pemikiran orang yang Islam kepada hal lain. Maka apa yang dibuat oleh Yahudi sejak berzaman, mereka mengkaji bagaimana mengalihkan perhatian dan pandangan orang-orang Islam kepada Islam. Apa dia buat? Maka bermesyuarat Yahudi sedunia 1874 dan sebelum-sebelum itu lagi, diwujudkan satu sistem perbank yang konvensional, iaitu apa dipanggil sebagai pinjaman. Boleh meminjam. Maka semua orang dalam negara itu boleh meminjam daripada bank atas bayaran-bayaran yang tertentu. Contohnya kita kata, mungkin ada yang belajar dalam hukum syarak, al-bay' bi thaman ajr. Benar? Al-bay'u bi thaman ajr. Pembelian jual beli dengan bayaran tertangguh. Diharuskan di Islam. Kerana apa? Kerana sistem itu telah ada sejak berzaman. Diwujudkan sistem ni kerana apa? Kerana
dia menggalakkan orang Islam khususnya ataupun mawatin ataupun warga negara itu meminjam daripada bank dengan jumlah kadar tertentu untuk dibayar nanti. Maka semua dibuka. Motor boleh pinjam, kereta boleh pinjam, rumah boleh pinjam, bayar nanti. Mengapa diciptakan sistem macam ni? Kerana seronok meminjam tetapi hujung bulan pening kepala nak bayar. Seronok kita pinjam rumah 25 tahun, potong gaji. Motor potong, kereta potong. Hatta kapet mengkuang pun potong juga dari hutang. Potong habis. No? Yang getah pun Bangla pun hutang juga. Hutang habis semua. Bila hutang, gaji dia berapa? Potong. Gaji 3,000, potong, tinggal 3 hutang. Pinjam. Baik, bermakna diwujudkan sistem macam ni kerana nak mengalihkan perhatian Islam daripada Islam, supaya yang dipikirkan hanya bayar hutang. Tolong sedang. Dia buat sistem ni kerana nak suruh kita fikir macam mana nak bayar hutang setiap bulan. Islam tak fikir lah. Apa nak jadi orang kampung, apa jadi dengan mak ayah, apa jadi dengan keluarga, apa jadi dengan masyarakat, apa jadi dengan agama, tak fikir. Yang penting aku nak bayar hutang. Itu yang dibuat. Maka Islam ditinggalkan. Islam tak bergerak lagi. Kerana sibuk orang yang ada ilmu ini mencari duit untuk membayar hutang-hutang pinjaman. Itu yang dibuat. Maka pelajar-pelajar sekalian, sesuatu wajib dia buat. An-na'imu yuqadh. Yang lena wajib dibangunkan. Kalau tidak, kita akan terus terlena hingga mati. Kita berada di bawah cengkaman penjajah, di bawah kuku besi, di bawah diktator, di bawah orang kafir yang sentiasa mewujudkan sistem-sistem yang bermacam-macam. Jadi apa kita nak buat? Bangun untuk mengangkatkan Islam ke tempat yang layak. Seperti tadi soal lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. An-na'imu yuqadh wal 'ghafil yuzakkar. Yang lalai wajib diberi peringatan. Wa man lam yajid fihi tadhkir wa tanbiha fa huwa mayitun. Sesiapa yang mendapati dirinya jauh daripada peringatan dan teguran, maka dia termasuk dalam golongan orang yang mati jiwanya. Siapa yang mendapati diri dia tak suka dengan ilmu, tak suka ditegur, tak suka diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahawa jiwanya jiwa yang mati. Mati jiwa. Bila mati jiwa bermakna yang berjalan itu bukan manusia. Kerana setiap manusia ada dua bahagian, zahir wal batin. Itu manusia. Mungkin siapa yang biasa belajar lughah, apa maksud bashar, apa maksud nas, apa maksud insan, maksudnya apa maksudnya, bagaimana peringkat manusia itu. Manil bashar, manin nas. Siapa? Adakah kita ini bashar atau nas atau insan atau siapa? Maka yang mati itu ialah jiwa. Bila jiwa mati, orang ni bukan lagi insan, jauh daripada bashar, dan dia bukan manusia. Manusia yang mati, bila mati ada guna tak? Tak guna. Maka orang kafir berusaha
menjahanamkan ataupun mematikan jiwa manusia. Baik. Fahuwa mayitun, yang sebut mati. Dan berkata juga ulama-ulama yang lain tentang matinya hati. Sarakamkan beberapa perkataan daripada ulama-ulama yang lain. Contohnya, telah berkata Syekhuna Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tanda mati hati itu dengan 3 perkara. Tanda matinya hati, kata Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, pertama, irsalul jawarih fi ma'asillah. Itu tanda mati hati yang pertama. Irsalul jawarihi fi ma'asillahi. Apa maksud dia? Membiarkan diri terus bermaksiat tanpa mau bertobat kepada Allah. Itu tanda hati yang mati. Yang kedua, wattam'u fi khalqillah, tamak pada apa yang ada pada makhluk lain. Itu juga tanda hati yang mati. Maknanya hati mati, orang yang hati dia mati ialah orang yang suka melihat apa yang ada pada makhluk dan tidak mau melihat apa yang diberi oleh Allah. Itu tanda hati mati. Kata siapa? Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang dia bangun tidur, dia nampak hanya makhluk. Dia mencari hanya makhluk. Dia memandang hanya pada makhluk. Makhluk semata-mata. Bila terarahnya seseorang hanya pada makhluk, tidak pada khalq, tidak pada khaliq, bermakna tanda hatinya mati. Kata Syekh Ibrahim rahimahullah, Syekh Al-Balkhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang bangun pagi tetapi hatinya mati daripada mengenali 4 perkara ini, maka kalau ibadatnya 1000 tahun pun tetap terarah ke neraka Allah. Kata Syekh Al-Balkhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibrahim Al-Balkhi. Al-Balakh ni maknanya dekat satu kampung di Iraq, dekat dengan Baghdad. Syekh Al-Balkhi pernah bertemu dengan Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Syekh bin Ibrahim Al-Balkhi kata dia, seseorang yang bangun pagi tetapi hatinya mati daripada mencari 4 perkara ini, 4 benda ini, walau ibadatnya 1000 tahun sekalipun, maka tetap akan ke arah ke neraka Allah. Pertama, bangun pagi wajib mengenali siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mana-mana diri dan hati yang tak mau mengenali Allah, kalau beribadat 1000 tahun sekalipun, tetap akan terheret ke neraka Allah. Alhamdulillah. Maka marilah kita bangun pertama sekali, tujuan dia Allah, cari ilmu kerana Allah Ta'ala, mencari apa redha, apa murka, mencari apa cinta dan apa yang dibenci oleh Allah. Kerana itu tanda adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, selepas pertama bangun pagi mencari Allah, yang kedua, bangunlah pagi mencari dan mengenali siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi cari Allah Ta'ala dulu. Bagaimana cari Allah? Sebut Alhamdulillah, dan juga menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cari siapa Allah dan siapa Nabi. Kaji siapa Allah dan siapa Nabi itu, supaya dua-duanya melekat di hati. Jaga cinta pada Allah Ta'ala wajib, tidak boleh memilih yang lain. Belajar-belajar, balik rumah nanti kaji, faham,
yang mengalihkan cinta pada Allah itu ialah 8 perkara yang ada pada surah At-Taubah ayat 24. Semak Al-Quran. Yang mengalihkan cinta kita pada Allah Ta'ala dan Rasulnya ialah 8 perkara yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul, kata Allah Ta'ala. Allah ayat itu Qul. Mula ayat dia Qul ayat 24, cari insya-Allah. Maka wajib kita ini mengetahui siapa Allah Ta'ala. Carilah cinta pada Allah dan cari cinta pada Nabi SAW. Baik, yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bangun pagi, tanda hati yang terbuka, hati yang ada isyraq, hati yang bercahaya. Seperti mana yang mungkin pelajar-pelajar pernah belajar hikam daripada Ayatollah Askandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Maka siapa yang nak asyraqat bidayah wa asyraqat nihayah, 4 benda ni wajib diketahui. Allah, Rasul. Yang ketiganya, dia wajib mengetahui siapa itu syaitan. Pertama, ketahui dia, kaji dia, kenal dia, siapa Allah. Kedua, siapa Nabi. Dan ketiga, siapa itu syaitan. Dan yang keempat, ketahuilah dan sedarlah. Yang keempat itu, siapa kamu. Maka kata Syekh Ibrahim rahimahullah, kenali Allah untuk ditaati, kenali Rasul untuk diikuti, kenali syaitan untuk dijauhi, dan kenali diri untuk diinsafi. Boleh? Boleh? Ulang semula. Kenali Allah, kenali siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenali siapa syaitan, dan keempat, kenali siapa kamu. Siapa kita? Supaya kenali Allah untuk ditaati Allah itu sepanjang masa. Yang kedua, kenali siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diikuti dia. Kenali siapa syaitan untuk dijauhi dia. Dan kenali siapa kita untuk diinsafi setiap masa. Kita ini siapa? Jika itu yang kita buat, maka terbuka semua pintu syurga daripada Allah. Tertutup semua neraka, terbuka semua syurga, kerana kita telah mengikuti syarat-syarat yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama. Jalan pada Allah, jalan pada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, kata Abu Syekh Sadri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, semula patah balik. Yang kedua kata dia, tanda butanya hati ialah apabila seseorang itu tamak dengan apa yang ada pada manusia, tapi tak tamak apa yang ada pada Allah. Contohnya, kata imam, kata ulama, hadis Nabi sebut, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu melebihi daripada seluruh isi langit dan bumi, atau bumi dan isinya. Tapi siapa yang tamak dengan benda ni? Man? Siapa yang tamak janji daripada Nabi dan janji daripada Allah? Siapa? Tapi kalau cuba abang contohnya Ustaz di sini, Ustaz kata, siapa yang masuk kuliah Ustaz bagi RM1,000. Contoh, siapa yang masuk kuliah Ustaz hari ni beratur saya Ustaz nak bagi RM1,000. Mau nak RM1,000? Mau? Tak mau? La haula wala quwwata illa billah. Mau tak? Mata duitan. Contohnya Ustaz kata, siapa yang masuk kuliah Ustaz bagi RM1,000, dan saya pasti dia orang yang mengaji sampai ke tangga bawah atau sampai ke sutuh. Sebab gemar dengan apa yang ada pandangan manusia,
Tapi apa yang Allah janjikan siapa pun tak mau. Itu tanda buta mata hati. Allah tawarkan, Nabi tawarkan, belajar itu syurga. Solat 2 rakaat sebelum subuh itu dunia dan isinya. Tapi soalannya, siapa yang mengambil ia? Siapa yang tamak dengan janji Allah? Dan siapa yang tamak dengan janji manusia? Maka ini maksud daripada kalam Syekhna Syekh Abu Hasan Syazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tamak dengan apa yang ada pada tangan manusia, tanda matinya hati manusia. Kemudian yang ketiga, ialah kata Abu Syazali rahimahullah, ialah tanda butanya mata hati, ialah at-tanassu'u bi ta'atillah. Wat-tanassu'u, apa tanassu'? Apa tanassu'? Bermaksud berpura-pura beribadah kepada Allah. As-salah, dia berpura-pura taat pada Allah. Dia bukan nak sangat, tapi orang buat dia. Maka orang yang berpura-pura mentaati Allah itu merupakan tanda hatinya buta. Hatinya hati yang mati, karena tidak pernah mengambil ingatan-ingatan daripada Allah dan Rasul. Kemudian yang terakhir, kata dia, sesiapa yang ada 3 perkara ini, kata Abu Syazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, siapa yang ada irsal jawarih fi ma'asillah, siapa yang ada tama' fi khalqillah, siapa yang ada tanassu' bi ta'atillah, maka orang ini bukan hamba Allah, tetapi dia hamba nafsu dan syaitan yang telah buta mata hati. Alhamdulillah min zalik. Ini kata siapa? Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada tidak ada peringatan yang masuk di hati, tidak ada mau'izah yang melekat pada jiwa, sebab itu begitu. Dan macam mana pula kata seorang ulama lain, macam mana pula kata Hikam atau Al-Iskandari dalam bab matinya hati? Kata Syekh Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tadi Syekh Abu Syazali sebut bagaimana tanda matinya hati. Yang ni Syekh Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah pula sebutkan tentang bagaimana hati yang mati, tanda hati mati bagaimana dalam kitab Hikam Athaillah Iskandari. Tanda hati mati itu kata dia min alamati mautil qalbi, min alamat mautil qalbi, tanda-tanda matinya hati seseorang itu. Tanda hati seseorang itu mati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqah. Tanda hati mati seseorang itu ialah bila mana dia tak sedih pun di atas kewajipan yang berlalu tanpa diisi. Contohnya solat jemaah yang tertinggal tak sedih, solat sunat berjemaah, solat sunat duha, tahajud terlepas tak sedih, witir tak buat tak sedih, sedekah tak diberi tak sedih. Maka bila mana muwafaqat bermaksud kefarduan, dia malah senang bila tak buat benda tu. Dia tak sedih pun jika tidak dapat salat tahajud, tak dapat salat duha, tak dapat salat jemaah, tak sedih. Itu tanda mati hati. Min alamati mautil qalbi adabul huzni, tidak pernah bersedih
ala ma fataka, benda hilang daripada kamu, minal muwafaqah, daripada benda-benda yang dimuwafaqahkan atau benda yang berkaitan dengan kamu, ini kewajipan-kewajipan pada Allah. Dan dia kata lagi, tanda hati mati lagi, kata Syekh, wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zalal, iaitu tidak menyesal ketika melakukan dosa. Orang yang tak menyesal waktu mana buat dosa juga bermaksud hatinya mati. Itu tanda-tanda hati yang mati daripada kata-kata ulama-ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menghidupkan mati? Bagaimana menghidupkan hati yang mati? Soalannya, macam mana kita menghidupkan hati yang mati? Jawapan diberi oleh ulama-ulama, hidupkan hati yang mati dengan zikir pada Allah. Hidupkan hati yang mati dengan perbanyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Pagi-pagi sampai subuh, zikir pada Allah. Ingatkan Allah Ta'ala dulu, supaya ibadah kita semua menjadi ibadah yang baik. Zikir pada Allah. Apa zikir yang mampu? Jangan pedulikan manusia, kerana kita bersama Allah. Zikir itu pengubat hati. Zikir itu penyembuh pada jiwa. Maka hidupkan balik. Atau zikir yang paling mudah adalah la ilaha illallah. Nabi kata dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan la ilaha illallah, maka diberi bala yang kecil. Bala yang paling ringan diberi oleh Allah. Siapa yang kerap meninggalkan kalimah la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan dia bala yang ringan, paling ringan sekali. Susahan yang paling ringan daripada Allah akan menimpa orang meninggalkan zikir. Apa dia? Alham. Apa alham? Apa alham? Duka cita, susah hati. Susah hati. Dan pelajar-pelajar pun kita faham, memang susah hati. Sebab apa? Nak belajar dengan duit lagi, dengan Arab, panggil Arab lagi, enggak, ambil kuliah lagi, macam-macam. Ini susah hati itu. Maka hiburkan hati itu dengan Allah, dengan sebutkan la ilaha illallah. Kerana siapa yang meninggalkan kalimah itu diucapkan dan difahami, dia datang kepada bala yang paling ringan, susah hati. Maka angkatkan susah hati itu, buangkan susah hati itu dengan zikir Allah ataupun zikir la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana seperti mana disebutkan oleh Imam Syekh Al-Iskandari juga dalam kitab Hikam, dia kata bahaya tak zikir itu lebih dahsyat daripada zikir yang tak ingat. Tak zikir itu lebih bahaya daripada zikir yang tak ingat. Maknanya kalau zikir tak ingat tak apa lagi, zikir juga. Yang paling teruk adalah tak zikir langsung. Kerana kata dia, mudah-mudahan akan Allah angkatkan zikir kamu yang tak ingat kepada zikir yang ingat. Buatlah dulu. Baik, maka hidupkan hati kita pertama dengan zikir pada Allah. Yang kedua, hidupkan hati kita yang mati ini dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, hidupkan hati kita dengan majalisul ulama. Itulah ubat hati. Siapa sebut benda ni? Benda yang disebut oleh ulama inilah berdasarkan kata-kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Jalisil ulama. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jalisil ulama, duduk dengan ulama dan rapatkan diri kamu dengan mereka itu. Karena ulama itu umpama
Ilmu ulama umpama air yang turun yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kering, yang menyebabkan tanah gersang menjadi subur semula. Itu kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita disebut ini, orang yang mendapati dirinya tak suka kepada zikir dan tak suka kepada peringatan, bahawa ketahuilah bahawa dia itu orang yang hatinya mati. Dan disambung lagi kata dia, innama tanfa'ul mau'izatu, sesungguhnya nasihat itu hanya akan berguna. Tanfa'u, baca dengan apa tu? Baca dengan apa? Tanfa'u, baca dengan apa? Baca dengan mudhari', akan berguna. Mudhari' juga bermaksud mustaqbal, hal wa mustaqbal. Jadi sesungguhnya peringatan itu akan berguna. Akan berguna ni makna bukan hari ini, mungkin hari ini, tapi berguna yang pastinya ialah nanti. Innama tanfa'u, tanfa'u apa? Al-mau'izatu, dibaca dengan apa? Al-mau'izah. Baca dengan apa? Baca dengan baca isim apa tu? Ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah, maka kamu tahu apa dia mau'izah itu. Sebab dia bukan baca nakirah, benda yang tak pasti. Dibaca dengan ma'rifah, mana kamu tahu peringatan itu daripada Allah. Mengapa lalai? Itu maksud nakirah ma'rifah. Kata yang nakirah bermaksud benda tak pasti, benda yang banyak, yang mungkin tak kita jangka, tapi kita tahu. Tapi bila dibaca dengan ma'rifah, bermakna benda itu kita tahu. Peringatan itu bukan peringatan daripada mana, peringatan yang berguna itu datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Kamu tahu, tapi kamu buat lupa. Innama tanfa'ul mau'izatu, bergunanya, sesungguhnya bergunanya mau'izah itu. Baik, al-mau'izah dibaca dengan satu atau banyak? Dibaca dengan jamak ke ataupun dibaca dengan mufrad ke? Al-mau'izah, satu peringatan atau banyak peringatan? Satu ke banyak? Satu. Bermakna satu peringatan pun jangan kita lupa. Jangan kita lupa. Kalau ia datang daripada Allah, mana benar, walaupun satu. Innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi, sesungguhnya peringatan itu akan jadi berguna kepada orang yang menerima peringatan itu dengan hati. Sesungguhnya yang kita belajar, yang pelajar-pelajar belajar, sama ada di kuliah ataupun dalam kuliah-kuliah kita di sini, peringatan daripada Allah, peringatan daripada Nabi, peringatan daripada ulama-ulama akan jadi berguna jika pelajar-pelajar menerima dengan kesungguhan hati. Tapi kalau menerima dia dengan akal, kata Syekh Sultan Al-Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, ilmu kalau di mulut akan berdusta. Ilmu jika letak pada akal akan lupa. Tapi ilmu jika letak pada hati kekal bersama Allah. Ulang semula. Berkata Syekhuna Syekh Yusuf Mahidil Riq Al-Hasani hafizahullah, ilmu jika pada bibir pasti berdusta. Ilmu ni kalau duduk dalam mulut jadi mohong lah, tipu. Siapa yang mulut dia tak menipu? Angkat tangan. Siapa yang mulut dia tak tipu? Angkat tangan. Oh, bagus semua lah. Tak siapa yang menipu ni.
Mulut siapa yang tak menipu, angkat tangan. Tak tipu lah. Baik. Maka ilmu jika dibeber akan berdusta. Tetapi bila ilmu ni akan lupa. Maka ilmu yang kekal itu adalah ilmu yang melekat pada hati. Jadi turunkan ilmu yang berada pada mulut dan pada akal itu, turunkan ke hati. Rasakan bahawa ilmu itu, rasakan bahawa Allah itu, rasakan bahawa Nabi itu, rasakan. Dan rasakan kita ni siapa. Maka peringatan itu akan jadi berguna kepada orang yang mengambil peringatan dengan hatinya. Tetapi macam mana hati boleh mengambil peringatan, padahal hati itu hati yang mati? Bagaimana orang yang mati boleh bangun mengambil sesuatu? Mustahil. Maka hati takkan dapat menerima peringatan jika hati itu hati yang mati. Maka hidupkanlah hati itu untuk menerima peringatan daripada Allah Ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ghafir ayat yang ke-13, yang menghadap memberikan dalil dia, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dan tidaklah orang yang mengambil pelajaran itu melainkan hatinya, orang yang mengambil itu hatinya hidup. Tidaklah mengambil peringatan itu melainkan orang yang hatinya hidup saja. Hati orang mati takkan menerima nasihat. Hati orang mati takkan menerima teguran. Maka hati yang hidup menerima teguran daripada Allah, teguran daripada Nabi, teguran daripada ulama-ulama. Dan itu hikam yang pertama kita baca semalam dan malam ni. Maka biarlah hati kita hati yang bercahaya. Macam mana hati yang bercahaya? Disebut oleh ulama-ulama kita yang lain. Bangun pagi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau boleh sembahyang duha atau tadi isyraq, ataupun tak boleh juga lepas subuh, berjalan ke kuliah, melihat matahari naik, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa apa? Doa isyraq. Apa doa isyraq? Siapa ingat doa isyraq? Tak ingat? Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Doa yang ulama wali-wali memberikan kepada kita untuk kita beramal supaya bercahaya hati, supaya bercahaya hati menerima peringatan daripada Allah, supaya bercahaya hati supaya menerima yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pasti kita ini bertemu dengan Allah di satu masa. Kita sama-sama sedar bahawa hidup kita bukan lama. Semua kita hidup tak lama. Berkata seorang ulama, dia tunjukkan betapa hidup seseorang itu panjang ke pendek. Kita sedang. Kata seorang ulama, kamu nak tahu hidup kamu panjang pendek, maka begini kata dia. Bila kamu lahir, apa yang Allah buat kat kamu? Azan. Bila kamu mati, apa yang buat kamu? Salat. Maka jauhkah di antara azan dan salat? Bila kamu lahir dengan azan dan qamah, dan kamu mati disolatkan jenazah kamu, maka jauh tak jarak di antara azan qamah dengan salat. Maka itulah hayat kamu bersama Allah. Hayat kita bersama kita di atas dunia ini pendek sangat. Maka bila pendek sangat, jangan buang masa. Jangan buang masa. Cari peluang sebaik-baiknya untuk mengambil pengajaran daripada Allah, untuk diri sendiri beramal, membawa mereka-mereka yang lain beramal bersama-sama,
untuk menuju pada redha Allah Subhanahu wa taala. Di hadis habis kita kitab yang pertama Qur'an. Bila itu minit tolong dia no. Dia kamu semua sekali. Ustaz apa? Lagi balik tidur lah. Lepas itu nak kuliah pula. Tak pada sambung sikit insyaAllah. Sambung ke teh kedua. Lagi dekat teh kedua. Sebarkan ke teh kedua saya. Ada persoalan tanya sikit? Kalau ada insyaAllah. Tak ada kita sambung. Baik, tak pada sambung insyaAllah. Tajuk kedua ni ialah tajuk tentang ikhlas. Kitab yang Ustaz buat di sini. Kitab ni Ustaz buat tahun 2012. Dan Ustaz siapkan dia tulis, mula-mula tulis di Makam Zaid Al-Harisah dan tamat pun di situ juga. Kitab ni atas bimbingan daripada ataupun pelawak ataupun tunjuk ajar daripada Syekh Yusuf dan Syekh Nuruddin. Kedua Syekh Ustaz tu suruh Ustaz tulis kitab juga, maka Ustaz tulis kitab juga. Susun lah, bukan tulis, susun. Kitab ni diberi nama Peringatan Kalam Hikmah daripada Quran Sunnah. Saya susunkan kata-kalam ulama yang kita kuatkan dengan hujah-hujah Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, tajuk pertama di kitab yang Ustaz ambil ni ialah tajuk ikhlas. Pertama sekali, ma makna ikhlas? Apakah ikhlas itu? Segi bahasa dia, ikhlas bermaksud bersih. Ikhlas bermaksud jernih. Ikhlas bermaksud tidak bercampur sesuatu dengan sesuatu. Itu makna ikhlas. Boleh? Khalasa bermakna jernih. Mukhlis, orang yang bersih. Maka ikhlas satu adab seseorang dengan Allah Ta'ala, membersihkan diri daripada segala-gala pada perbuatan, ingatan dan apa saja yang hanya ada ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ikhlas ialah orang yang bersih. Jadi pertama sekali dalam kajian ringkas ini, wudu kita sebenarnya saya sebut tadi kata fudul mi'yad, membasuh jari yang 10 ini. Pertama minta ikhlas daripada Allah. Basuh tangan yang 10 ini. Satu yang kita minta dari 10 itu, satu mahmudah yang kita minta daripada Allah ialah, ya Allah, kurniakan kepada aku ikhlas pada seluruh amalku. Minta daripada Allah keikhlasan. Dan Ustaz sebut juga satu amalan yang mungkin pelajar-pelajar nak buat. Kita bukan hanya mengaji benda yang nazari. Kita bukan hanya belajar ilmu nazari, tapi kita belajar ilmu amali. Ilmu nazari jika diterjemahkan menjadi amali, maka sia-sia. Tanda binasa seseorang itu ialah benar bila ada ilmu tidak beramal. Tanda rosak seseorang itu bila ada ilmu tidak beramal. Yang pandai hanya berhujah, tidak beramal. Maka ikhlas itu bermaksud bersih daripada segala-gala yang lain. Yang dia buat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu makna ikhlas atau makna khalasah. Jadi minta daripada Allah. Baik, apa amalan yang kita nak buat untuk datangkan ikhlas? Kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah tolong beringat Ustaz, dalam kuliah-kuliah kita akan datang pada minggu depan, kita nak bincangkan ikhtilaf ulama
adab dan akhlak. Saya sebut di sini siap. Pelajar-pelajar di sini belajar tentang fiqh Syafi'i. Ustaz juga waktu di Azhar belajar fiqh Syafi'i. Tapi jangan lupa bahawa Syafi'iyah kita dua. Jangan lupa, don't forget. Intabih. Kita ada dua Syafi'iyah. Satu Syafi'iyah Arab, satu Syafi'iyah Asia. Jangan lupa. Syafi'iyah Asia kita ada, Syafi'iyah Arab pun ada. Siapa Syafi'iyah Asia? Yang tak boleh kita ketepikan kealiman dan warak dan kebaikan mereka. Siapa? Jangan lupa Syekh Al-Fatani. Jangan lupa Syekh Samad Palembang. Jangan lupa Arsyad Banjari. Jangan lupa Abdul Rahman Al-Kelantani. Jangan lupa. Mereka juga ulama-ulama yang telah menyebarkan ilmu dengan penuh ikhlas pada Allah. Mengapa dihina, mengapa dicerca, mengapa dikata macam-macam? Mana adab kamu dengan ulama Allah? Mana adab? Adakah mereka tak faham lebih pada kita? Atau mereka kita lebih pandai pada mereka? Atau mereka lebih bijak dan mahir daripada kita? Ulama dulu yang matanya bersih, ulama dulu yang tangannya bersih, ulama dulu yang mulutnya bersih, hatinya bersih. Tapi kita hari ini mata yang kotor, yang melihat kemungkaran, yang melihat maksiat, yang mendengar maksiat, melihat maksiat, bercakap maksiat, mengambil maksiat. Adakah orang bermaksiat lebih baik daripada orang yang tidak bermaksiat? Maka jangan lupa. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kita ada dua Syafi'iyah. Satu Syafi'iyah Asia. Tanah Melayu kita sendiri ada ulama-ulama kita. Sebab itu ada masa kaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita sendiri, antaranya I'anatul Talibin. Kaji. Bukan hanya mengkaji tentang Sahih Imam Nawawi dan sebagainya, tapi kaji juga supaya adanya benar keseimbangan dalam memberikan fatwa dan sebagainya. Nabi pernah menyebutkan bahawa tidak memberi hukum lebih baik daripada tersalah memberi hukum. Tidak memberi hukum lebih baik daripada tersalah memberi hukum. Tapi jaga, kerana hari ini ramai sangat nak jadi mufti ni, ramai payah. Ramai sangat jadi mufti, ramai sangat nak jadi orang mengeluarkan fatwa. Padahal fatwa itu kena ada keseimbangan. Baik, tinggalkan nanti kita bincang insya-Allah. Bagaimana ikhtilaf ulama? Khilaf atau ikhtilaf, dua benda yang tak sama. Apa khilaf, apa ikhtilaf? Bukan semua khilaf dan bukan semua ikhtilaf. Maka apa khilaf dan ikhtilaf? Kita faham ini, selamat kita dalam memberikan hukum. Orang yang tahun 4 belajar, orang yang tahun 4 belajar tentang hukum hudud atau hukum yang Nabi sebutkan kepada seorang wanita berzina. Adakah Nabi mengambil hukum? Yang datang seorang berzina pada Nabi, dia kata qad zanaitu ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Betul kamu zina? Kandung ke anak tu dulu. Kalau betul kamu zina, balik kandung ke anak, nanti datang bangla. Nabi tak memberi hukum terus, kerana Nabi nak mengajak manusia supaya takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bincang nanti insya-Allah. Maka ikhlas maknanya bersih. Orang yang bersih adalah orang mukhlis, jadi minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Syekh Al-Fatani rahimahullah Subhanahu Wa Taala, satu amalan para wali. Kita belajar di mana makam Syekh Al-Fatani rahimahullah, di mana? Di Petani kan? Makam di Taif. Allahu Akbar. Betapa mulianya ulama ini. Dia bukan simpan di Petani, di Taif.
Berkata Syekh Al-Fatani, kalau kamu nak mencari ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nak ikhlas dalam semua amal dia, maka bangunlah bersolat sunat mutlak. Kerana mutlak tidak ada sesuatu yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang istikharah ada hajat, ada sebab. Sembahyang duha mungkin ada sebab. Nak pergi paisa banyak, sembahyang duha. Lepas tu paisa dah, tinggal duha habis semua. Maka dia hamba duha, tidak hamba Allah. Kan? Kenal seorang muslimat, bayar hajat, boleh tinggal tu. Maka hamba hajat. Jadi sembahyang hajat ada hajat, sembahyang istigharah ada sebab. Sembahyang gerhana bulan sebab burulah bulan, sembahyang istisqa sebab hujan. Sembahyang mutlak apa tujuan? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa mencari keikhlasan pada Allah, itu solat dia, itu amalan dia. Maka dia takkan tinggal lagi solat taubat atau solat mutlak itu sekian hari, nak tidur malam, bangun pagi, mengiringi duha dan tahajud, tak lupa bersolat mutlak 2 rakaat saja. Aku sembahyang sunat mutlak kerana Allah. Tidak ada sesuatu kiri kanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mencari ikhlas, supaya ikhlas itu berlaku dalam hati. Baik. Berkata seorang ulama yang lain, belajar-belajar boleh bacalah kitab yang Ustaz tulis tu, atau Ustaz susun tu. Berkata Zulul Masri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ikhlas tu boleh baca sendirilah. Tapi saya nak tambahkan dengan kata-kata yang lain. Contohnya berkata ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita tambahkan insya-Allah. Kata Fudail bin Iyad, amal terbaik itu ialah ikhlas dan benar. Bukan ikhlas saja, amal yang terafdal, perbuatan manusia yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah perbuatan yang bergabung di antara ikhlas dan benar. Kata Fudail bin Iyad, jika amal itu ada ikhlas tetapi tidak ada benar, maka tertolak. Dan jika ada ibadat itu benar tetapi tak ikhlas, pun tertolak juga. Maka amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala itu bergabung di antara ikhlas dan benar. Ulang semula. Amal yang terbaik seorang hamba pada Allah ialah amal yang bergabung di antara ikhlas dan benar. Ikhlas was-sidqu, gabung dua. Kerana bila ada ikhlas tak ada sidq, Allah tak terima. Dan bila ada sidq tidak ikhlas pun Allah tak terima. Maka orang bertanya kepada Fudail bin Iyad, apakah dia ikhlas dan apakah dia benar? Maka Fudail menjawab, ikhlas itu ialah bila mana kamu buat hanya kerana Allah. Dan benar itu bila engkau buat benda yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bila buat kerana Allah dan buat kerana apa yang kita buat itu mengikut apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi buat, maka amalan itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Itu maksud ikhlas dan maksud benar. Benar bermaksud benar-benar ikut Nabi. Ikhlas bermaksud betul-betul mengikhlaskan diri, membersihkan diri, amal itu hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkaitan, tidak ada satu benda lain melainkan harapan kita hanya pada Allah. Di hamba yang ikhlas ialah beramal semata-mata kerana Allah, bukan mencari sesuatu, bukan mencari ma'indallah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah kepada orang yang membaca Quran, kata dia, berjaga-jaga dan berhati-hati. Dalam Quran itu ada makna syurga.
Kata dia bahawa syurga itu masih ujian untuk kamu. Masih ujian. Kerana syurga itu ma'indallah wa laysa Allah. Syurga itu ma'indallah. Adakah manusia mencari ma'indallah atau mencari Allah? Siapakah Tuhan dia? Tuhan dia syurga makhluk atau syurga Tuhan dia Allah Khaliq? Maka benarkanlah hati kita, benarkanlah arah dan gayah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Zunul al-Nazaki, itu kata Fadil bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka kata dia, ikhlas itu ialah kerana Allah, dan yang benar itu bila selari dengan perbuatan Nabi SAW. Itu maksud ikhlas atau perbuatan amal yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang Allah rakamkan, Allah firman kepada Nabi SAW dalam surah Az-Zumar ayat 14. Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini. Katakan ya Muhammad, hanya kepada Allah aku beribadah dengan mengikhlaskan agamaku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Dan cara ringkasnya, pentingnya ikhlas itu, apa pentingnya ikhlas ini? Pasal apa ikhlas itu penting? Kerana dia penyelamat dunia akhirat. Itu cara ringkas. Ikhlas boleh menyelamatkan seseorang dunia akhirat. Bila ada bersihkan segala-gala lain selain daripada Allah Ta'ala, bersihkan dia yang ada hanya Allah, maka selamatlah. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi berkata, man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghina'u fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghibatun wa hiya raghimatun wa man kanat dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddarallahu 'alayhi. Apa maksud hadis Nabi ini, tuan-tuan? Hadis Nabi ini bermaksud barang siapa akhirat itu keutamaan dia. Wa man kanatil akhiratu hammuhu, priority hidup dia ialah akhirat. Perbuatan dia ikhlas, akhirat itu bermaksud Allah. Kita buat ibadat bukan kerana akhirat, tapi kerana Allah yang menanti kita di akhirat. Sebab itu hadis ini berbunyi man katil akhirah, siapa yang akhirat itu kepentingan dia, bukan akhirat itu penting, Allah itu penting. Maka barang siapa yang mengutamakan kehendak Allah atau akhirat itu, maka Allah buat apa kat dia? Barang siapa yang mengutamakan Allah pada semua jalan hidup dia, maka Allah akan buat ja'ala ghina'u fi qalbihi. Allah akan mengkayakan hatinya. Abdurrahman Auf, dia kaya sebab apa? Sebab dia faham apa itu makna kaya. Siapa nak kaya kena faham makna kaya. Apa makna kaya? Apa makna kaya? Apa makna kaya? Bukan kita sebut, Nabi sebut. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Itu kaya. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Siapa sebut? Nabi SAW. Maka kaya sebenar itu bukan kaya ada pada harta, tapi kaya sebenar ada pada kaya jiwa. Apa maksud ghina nafs? Ai zuhd.
Baginda nafs itu mana zuhud. Zuhud ni maknanya, jangan salah tafsir makna zuhud. Zuhud bermaksud mengambil hak kita, memberikan hak orang. Jika rezeki itu hak kita, kita ambil. Jika hak orang, pulangkan semula. Kita tak tamak dengan hak yang lain. Yang kita ambil ialah pemberian Allah Ta'ala untuk kita. Zuhud bermaksud berpada ataupun memada dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Maka zuhud ni, macam saya semalam lah, zuhud ni duit simpan dalam bank 600,000 bilion. Dalam bank 600,000 bilion. Kaya. Tapi kayu basikal. Pakai baju buru-buru. Ikat tali rapiah atau sekian. Tanah sampai Pulau Pinang tu habis semua dia. Bonsiu pun lari. Tapi kayu basikal buru. Zuhud lah. Itu bukan zuhud. Itu kudukut. Bukan zuhud. Zuhud ni maknanya ambil apa yang ada, yang Allah beri. Jangan lupa bahawa hadis Nabi juga menyebutkan bahawa tunjukkan, zahirkan nikmat Allah kepada orang lain. Apa yang Allah bagi, tunjukkan pada orang. Bersyukur pada Allah. Allah beri nikmat kepada aku. Bukan bermegah. Bukan bermegah-megah, tapi bermegah dengan Allah. Kena faham tak? Juga bermaksud bukan meminta-minta, tetapi meminta. Bukan menunjuk-nunjuk, tetapi menunjuk. Kena faham? Jadi terhakislah benda-benda negatif dalam tasawuf jika sekali kita faham gitu. Zuhud bermaksud kita menerima apa yang Allah memberi, Allah bagi, kita ambil untuk kita. Jika ada yang lebih, pulangkan balik pada orang lain. Jika sekiranya hak orang kita ambil, itu mana tamak. Tamak pada hak orang lain, seperti mana kita bincang tadi, ialah orang yang buta mata hati. Dalam satu peristiwa, dalam ghazwah Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, dalam peperangan bersama dengan orang kafir, yang hadir dalam peperangan itu ramai sahabat, antaranya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu habis peperangan, Nabi kata harta ghanimah boleh ambil, harta rampasan boleh ambil, sahabat Nabi ambil lah. Dibenarkan oleh Allah untuk mengambil harta rampasan itu, dibawa balik dan diagih-agihkan kepada orang Islam yang lain. Maka tentera Islam semuanya letak senjata, pakat pergi cari. Ada yang jumpa mai, ambil mai. Ada yang jumpa perak, ambil perak. Ada yang jumpa lembing, ambil lembing. Macam-macam. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia cari-cari jumpa emas, dia lempang. Kalau kita lempang mai, orang gila lah. Bodoh. Ada mai, kamu bodoh. Baik aku kan bagui. Sayyidina Umar nampak emas, dia buang. Dia jumpa perak, dia buang. Dia jumpa, dia kata, "Oh, tahu sahabat, mai ambil ni. Apa dia? Emas, ambil lah. Apa yang kau cari ya Umar?" "Ada, aku cari sesuatu." Maka Umar cari. Akhir sekali Umar berjumpa dengan benda yang dia cari, iaitu gandum, qamah. Umar ambil 2 genggam, sebelah tangan, sebelah kiri. Baik. Dia bawa balik ke kemah dia, dia masak. Dia mengingat, pagi ni malam ni segenggam, pagi esok 2 genggam. Habis. Pagi esok Nabi tanya, "Apa yang kamu dapat dalam ghanimah itu?" Sahabat-sahabat kata, "Saya dapat tombak ya Rasulullah." Kalau kita dapat, saya dapat emas, kau dapat macam-macam. Sampai pada Umar, Nabi tanya, "Ya Umar, anda boleh apa?" Dia tak ada apa. Kata apa? "Aku jumpa gandum 2 genggam, semalam aku makan habis, pagi ni aku makan habis." Maka Nabi senyum, Nabi kata, "Engkau orang yang paling bijak. Engkau lah orang paling zuhud pada Allah." Kenapa? Kerana Umar kata, jika aku ambil tombak, aku bawa balik, tombak dijual, tombak itu akan makan diri semula. Dan bila mana qamah aku makan, aku berikan oleh makan, aku tidak disoal lagi oleh Allah, kerana semua pakai makan.
Itu mana zuhud? Mengambil hak dia dan memulangkan pada hak orang lain. Baik. Maka Nabi kata apa? Orang yang penting akhirat ialah orang yang akan Allah buatkan kaya pada hatinya. Kemudian jika dia mementingkan akhirat, wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan menghimpunkan kepribadian yang jitu. Jika seseorang pentingkan akhirat, Allah akan buatkan dia menjadi syakhsiah yang terbaik. Dirinya diri yang dipandang mulia dan disegani. Kalau dia menjadikan akhirat keutamaan hidup. Ulama yang mementingkan akhirat, ulama yang memang akan dihormati. Berkata Syekh Ramadan Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan berkata ulama-ulama lain, kata makanul ulama, tempat ulama itu macam dengan singa dalam hutan. Tempat ulama kena duduk di tempat dia. Tempat ulama seperti mana singa dalam hutan. Bila singa dalam hutan, kalau dia mengaum, semua orang takut. Tapi kalau singa masuk syarkis, siapa yang takut? Singa dalam syarkis, siapa takut? Lompat galung api, orang tepuk tangan. Maka jika ulama berada tempat dia, maka orang akan bimbang. Dan ulama yang turunkan diri dia untuk ditertawakan, maka pasti ditertawakan. Maka mauqif ulama adalah mauqif yang mulia. Letakkan diri kita di tempat yang sesuai. Ulama bukan ulama cari makan, tapi ulama yang mencari dan membawa manusia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jama'a lahu syamlahu, orang yang mementingkan akhirat, kata Nabi, orang itu akan ditinggikan kepribadian dia. Dan wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia itu akan datang dan tunduk di kakinya. Seseorang yang pentingkan akhirat, dunia akan datang kepada dia. Dunia akan datang dan tunduk di kakinya. Cuma dunia dia tak nak lah, sebab tadi dia sebab dia zuhud, dia ambil keperluan dia dan memberikan hak pada orang lain semula. Jangan lupa masih ada kawan yang memerlukan mungkin. Ustaz biasa mengaji macam pelajar-pelajar jugalah di Mesir dulu. Ada pelajar-pelajar yang belajar sendiri. Ia diajar oleh fama. So, ada yang marah kan? Ada marah, ada fama, father and mother. Yang mak dengan ayah yang support. Dia tak dapat marah, dia tak dapat beasiswa. Yang dia dapat adalah beasiswa fama. Bila fama ni tak boleh bagi, siapa yang nak bantu dia? Kadang-kadang, minta maaf saya kata di zaman Ustaz ngaji dulu, ada pelajar yang mendapat 2 beasiswa, 2 jalan, zakat dan pinjaman. Dua-dua bahasa Kedah kata dia gabus 2 kali. Ada kawan yang ayah dia tak dapat hantar duit. Jadi hak yang kaya sangat ni, dia tak pernah tengok pun kawan yang miskin. Yang juga sama merantau macam dia juga, yang sama susah macam dia juga, tapi dia senang dia tinggal kawan. Ini bukan kawan, ini bukan sahabat, ini kawan biasa. Kawan biasa gitulah. Baik. Baik, sambung balik. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang kepada dia, tapi dia mengambil hak dia dan beri balik hak orang. Dia tak gemar dengan benda yang berlebih-lebih. Kemudian kata Nabi SAW lagi, jika, dan yang keduanya, jika yang dia pentingkan itu dunia, wa man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang mementingkan dunia lebih akhirat, maka apa yang Allah balakan kepada dia? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Bala pertama bagi orang penting dunia ialah dia akan nampak kemiskinan berpanjangan. Tak pernah nampak senang.
Gaji 4,000 tak cukup, 4,000 tak cukup, 3,000 semua lagi tak cukup, 4,000 tak cukup, 5,000 tak cukup. Dia nak makan kangkung dia, tak cukup juga. Rupanya dia lupa habis tau. Dia panas lagi kangkung ni. Lama dah isu kangkung ni. Kangkung sama Maggi ke tak? Baik. Jadi siapa yang penting dunia, apa yang Allah buat? Akan bersusah, akan berpanjangan. Padahal dia senang dah, tapi dia nampak susah. Sebab Allah menciptakan kesusahan di mata dia kerana dia pentingkan dunia. Bagi siapa yang mengejar dunia, maka kesusahan berpanjangan sampai bila-bila. Saya mati. Allah tidak pernah mengkayakan orang yang mementingkan dunia. Itu bala pertama daripada Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah mencerai-beraikan kepribadian diri dia. Pribadi diri dia orang tengok tak cantik. Orang yang penting dunia, pribadi dia rosak. Orang nampak tak cantik. Syakhsiah dia, pribadi Muslim dia tak nampak, kerana dia penting dunia. Maka orang penting akhirat, terserlahlah kepribadian akhirat dia atau pribadi Muslim dia, terserlah bagi orang yang pentingkan akhirat. Yang pertama, orang penting dunia, miskin berpanjangan, bala daripada Allah. Yang kedua, pribadinya pribadi yang hina. Dan yang ketiganya, bala yang ketiga yang akan datang kepada orang penting dunia, yang tak ikhlas ini ialah walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddarallahu alaihi. Tidak akan datang dunia kepada dia melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dia. Rezeki tidak akan luas. Kalau 1,000 tu lah, kalau 2,000 tu lah, dia tidak akan melebih. Kerana pentingkan dunia. Maka siapa kena akhirat, Allah akan luaskan rezekinya. Tapi siapa nak dunia, dunia sentiasa menipu dia hingga mati. Yang terakhir, tentang ikhlas juga. Mudah-mudahan insya-Allah Nabi bersabda tentang ikhlas mencari ilmu. Ikhlas mencari ilmu ni pernah ditanya orang kepada Syekh Yusuf Al-Hasani rahimahullah, hafizahullah. Waktu mana Ustaz di Mesir ada forum pelajar-pelajar waktu di Pemeram, kami dengan Pemeram buat program dengan student, dengan pelajar-pelajar, dihadiri oleh beberapa ulama Azhar dan Syekh sendiri. Satu soalan daripada pelajar tanya Syekh, "Wahai Syekh, macam mana kami nak tahu kami ikhlas dalam mencari ilmu?" Soalan tu Ustaz ingat sampai hari ini. Soalan cukup baik daripada seorang pelajar. Dia tanya, "Syekh, macam mana kami nak tahu kami ini ikhlas dalam menuntut ilmu?" Apa Syekh jawab? Syekh kata, "Engkau akan ikhlas dalam mengaji bila mana engkau tidak meletakkan hujung pada pengajian kamu." Ini saya hujungnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dikira ikhlas dalam tu ilmu bila mana engkau tidak meletakkan hujung pada pengajian kamu. Nescaya ikhlaslah kamu pada Allah, dan hujung pengajian kamu itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tak akan letakkan hudud dia, tahdidkan berapa, kita tidak bermaksudkan, kita ada dua sistem sekarang ni. Dalam pengajian hari ini ada dua sistem. Satu sistem pengajian yang berterusan, satu sistem yang ada had. Yang kedua-duanya baik untuk kita beramal. Dua-duanya baik. Cuma sistem Islam ialah sistem ilmu yang berterusan, yang tidak ada had dia. Maka jika sekiranya pelajar-pelajar Allah takdirkan, insya-Allah ada pelajar-pelajar insya-Allah yang kita doakan mudah lepas ni ambil MA, PhD dan sebagainya, maka jangan hentikan pengajian pada PhD saja, sambung lagi. Sambung pula tak ada. Pasal PhD tu pengajian habis dah, berkata. Dah tak habis lagi.
PhD pengajian habis dah. Pengajian masih banyak lagi benda kita letak. Kerana ilmu Allah Ta'ala seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, 2 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi, cukup menunjukkan bahawa ilmu teramat luas untuk kita kaji. Yang ada pada kita hanya wama utitu min ilmi illa qalilan. Maka tidak pernah kita berhenti dan belajar. Syekh pernah sebut kat kami, siapa yang berhenti belajar maka bermula kejahilan diri. Sampai terus belajar bermakna mencari kesempurnaan diri pada Allah. Baik. Maka bagaimana kita nak tahu ikhlas dalam ilmu? Bila kita tidak meletakkan nihayah pada atau penghujung pada pengajian kita. Tak ada penghujung. Nak bertambah ilmu, nak bertambah ilmu. Syur pada ulama-ulama dulu, pada ustaz sebutkan sebagai experience atau pengalaman. Ulama sebut kat ustaz dulu, nanti balik mengajar. Mengajar itu bukan mengajar itu belajar. Betul, kata ulama ni betul. Banyak benda kita tak buka. Contohnya, mungkin pelajar-pelajar belajar macam Azhar jugalah. Azhar dia ada muqarrar. Jangan alim muqarrar, alim kita. Dia faham? Muqarrar dia tahdid dekat tu je. Baki belakang tak baca dah. Macam muqarrar. Macam muqarrar je. Yang syok lagi kena periksa sport. Tu pernah buat kerja aku tu. Sport keluar, alhamdulillah. Dia bila kata alhamdulillah, aku sport naik. Jangan lupa di mana karamah wal istidraj. Jangan lupa di mana apa itu karamah dan istidraj, jangan lupa. Nak faham ayat Isra' wal Karamah dalam Quran, satu ayat yang boleh kita cari ialah surah Al-An'am ayat 44. Itu di sana jelas karamah dan istidraj. Ayat itu menunjuk istidraj pada seseorang. Al-An'am ayat 44. Cerita istidraj yang berlaku pada manusia. Baik pelajar sekalian, maka ikhlas kita ialah bila kita tak letakkan hujung pada pengajian. Dan saya hujung dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajilah, carilah ilmu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi bersabda, man ta'allama baban mimma yabtaghihi bihi wajhillah. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhillahi lam yata'allamhu illa liyusibu bihi arada min aradid dunya lam yajid rihal jannati yawmal qiyamati. Apa maksud hadis ni? Dari sekalian, hadis yang mungkin belajar dah baca dan mungkin pernah teringat. Nabi bersebutkan sebagai peringatan, seperti mana kata Imam Alawi Haddad tadi, hati itu menerima peringatan. Berdasarkan hati kita menerima peringatan. Nabi kata, barang siapa yang belajar sesuatu ilmu yang sepatutnya ilmu itu dia mencari Allah, mimma yabtaghi bihi wajhillah, ilmu ni sebenarnya untuk cari Allah. Siapa yang belajar satu ilmu yang ilmu itu sebenarnya nak cari Allah, tetapi dia tak cari Allah, melainkan illa liyusibu bihi ardin min al-ard min illa liyusibu bihi ardun min ardid dunya, melainkan ilmu dia cari itu semata-mata nak dapat dunia. Dia bukan dapat Allah, dapat dunia. Dia tujuan dia belajar itu kerana dunia. Apa jadi kat dia? Maka Nabi kata, jawapan pada man syartiyah itu ialah lam yajid rihal jannati yawmal qiyamah. Dia tidak akan tercium bau semerbak wanginya syurga itu. Haram masuk syurga bagi orang yang mencari ilmu bukan kerana Allah Ta'ala. Lam yajid rihal jannati yawmal qiyamah.
dia tidak akan dapat mencium semerbaknya bau wangian syurga itu pada hari kiamat nanti. Padahal Nabi kata wangi syurga itu dicium sejauh 500 tahun perjalanan.